Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Nashkurullah subhanahu wa ta'ala allazi wafaqana wa iyyakum fi hadhihi al-fursah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Uhanni'ukum bi tahiyyatil Islam kalimatan thayyibatan inda Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, atas rahmat, atas inayah, atas segala pemberian yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan pada kita. Alhamdulillah kita berada dalam bulan Ramadan, bulan pengampunan, bulan yang dinanti-nantikan oleh seluruh orang beriman. Dan penantian orang beriman ini bukannya sehari dua, tapi berbulan-bulan. Dan Nabi SAW sendiri pun yang mengajar kita untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban, maka sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Dan Alhamdulillah sekarang kini tu kita telah sama-sama berada dalam bulan Ramadan. Maka sebaiknya kita manfaatkan bulan Ramadan tu dengan sebaik-baik perkara. Jadi insya-Allah pada hari itu kami akan bersama-sama dengan para pendengar sekalian untuk berkongsi satu tajuk yang diberikan, yang ditaklifkan kepada kami, iaitu memperbanyakkan ibadah sunnah. Memperbanyakkan ibadah sunnah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita cerita pasal bab sunat tu, kita kena faham, kita kena tahu bahawa bulan Ramadan tu satu bulan yang amat special, yang tidak ada Allah berikan melainkan hanya pada bulan tu. Satu ketika Abu Umamah radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi, nya tu tadi telah jumpa Rasulullah, minta nasihat, wahai Rasulullah, akhbirni, bagi tahu pada aku tentang satu amalan yang aku boleh berpegang dengannya. Maka Rasulullah memberi amalan, dan antara amalan yang Rasulullah SAW beri pada Abu Umamah adalah alaika bisiyam fa innahu la mithla lahu. Hendaklah kamu berpuasa, sesungguhnya la mithla lahu, tidak ada bandingan untuknya. Dan dalam satu hadis seperti mana yang kita selalu dengar, as-siyamun junnah, puasa itu adalah perisai. Dan di akhir hadis itu Allah Subhanahu wa taala madah, as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk aku, yakni untuk Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan beri pahala tersebut. Wal hasanah bi asyri amsalihha, dan kebaikan itu digandakan dengan 10. Jadi ulama membahaskan maksud gandaan 10 ya bukan untuk puasa, tapi satu kebaikan yang kita peroleh Allah akan gandakan dengan 10. Tapi untuk puasa Allah sendiri beri special dengan kita. Dan ada pendapat lain madah bahawa segala amalan kita tu paling banyak 700,000 kali ganda. Tapi untuk puasa la mithlalah, tidak ada tidak ada yang sama seumpama dengan puasa. Maka untuk bulan puasa ini, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara amalan-amalan sunat yang perlu kita laksanakan, yang pertama adalah kita memperbanyakkan sedekah. Sebab Nabi SAW sendiri apabila datang Ramadan,
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Bila bulan Ramadan, Rasulullah adalah menjadi seorang yang amat dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi syahri Ramadan. Dan betapa dermawannya Rasulullah. Rasulullah ni memang seorang dermawan, suka bersedekah. Apabila datang barang ghanimah, Rasulullah akan habiskan dengan segera. Rasulullah saya suka nyimpan. Tapi bila datang bulan Ramadan, Rasulullah kedermawaan, sifat derma Rasulullah yang tadi lebih lagi daripada bulan-bulan yang lain. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa itu sedekah sebenarnya? Biasa kita dengan sedekah beri duit saja. Bila sedekah kita terpaksa cari duit, nah sedekah, ataupun beri barang, sedekah aja. Jadi sebenarnya sedekah tu ada dua perkara, dua jenis. Yang pertama sedekah wajib, iaitu zakat kita wajib dibayar. Bulan puasa tu wajib bayar zakat. Dah bayar ke belum? Belum, bayar dengan segera. Yang kedua adalah sedekah nafilah, iaitu sedekah sunat. Jadi dalam sedekah tu ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bercerita dengan sahabat, Nabi menyatakan dengan sahabat apa yang dimaksudkan dengan sedekah. Sedekah tu bukan duit aja, bahkan lebih luas lagi. Apa hadis Nabi ya tadi? Kullu sulami minan nas alaihi sadaqah. Setiap anggota badan manusia diwajibkan bersedekah setiap hari. Kullu yaum tattali'u fihi syams. Setiap hari selama matahari masih terbit. Maksud badan kita tu sebenarnya ada sedekah. Ya'dilu baina tsnain sadaqah. Mendamaikan antara dua orang. Bila dua orang berkelahi tadi, ia sedekah sebenarnya. Dan luar duit sik perlu. Wa yu'inu ar-rajula ala dabihi fayahmilu 'alaiha. Dan menolong seseorang naik ke atas kenderaan atau mengangkat barang bawaannya ke atas kenderaannya. Orang si mampu nak naik tu ya. Tak, kita tolong ngembaknya naik kenderaan. Ia pun sedekah. Ataupun ni ada barang. Ada barang, jadi kita tolong angkat. Ia pun sedekah. Subhanallah. Bukan makan duit saja. Dan setiap langkah pergi menuju solat masjid pun dikira sedekah. Dan menyingkirkan duri daripada jalan adalah sedekah. Nemu duri di tengah jalan ataupun sampah di tengah jalan, itu pun sedekah. Subhanallah. Jadi itu 5 perkara tadi. Dalam hadis Nabi madahkan kita, sedekah tu bukannya hanya menghulurkan duit, tapi sedekah tu ada macam-macam. Dan Imam Bukhari dalam satu kitab Al-Mufrad, yang madah sedekah yang paling mudah apa? Si menyusahkan orang, ialah sedekah. Jadi sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak tu sama-samalah kita memperbanyakkan sedekah. Sedekah tu akan mendatangkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, akan mendatangkan kekayaan kepada kita. Jadi perkara pertama yang kita kena banyakkan pada bulan Ramadan adalah bersedekah. Sedekah macam ni, seperti yang mana kita pada tolong orang, ataupun kena tu PKP, nak nolong orang siapat, maka tolong bini kita masak, tolong makan pun boleh juga, habiskan makanan, itu pun sedekah. Jadi banyakkan sedekah. Ataupun kita nak mengeluarkan duit lagi, bagus lagi, ada kemampuan, beri sedekah dengan jiran kita. Kita tahu jiran kita si berkemampuan, si salah kita ngulurnya sedikit sedekah, itu pun sedekah. Ataupun kita sedekah ikut cara online. Kita tahu contohnya adanya Aman Palestin, Maike, apa semuanya lah. Yang ambil
muka ruang untuk kita mula sumbangan secara online, beri sedekah. Masya Allah. Namun sedekah yang paling afdal adalah sedekah kepada kaum kerabat kita. Kaum kerabat kita tu maksudnya ahli keluarga kita. Ada ahli keluarga kita yang kurang berkemampuan, berinya duit. Ataupun kita ada mak, ada bapa, berinya duit lebih daripada biasanya. Maka itu pun sedekah yang paling afdal. Jadi perkara pertama yang kita kena banyakkan niat untuk polah masa bulan Ramadan tu, bukan bulan Ramadan tu, bulan Ramadan tu sebagai permulaan kita nak jadi lebih bersedekah tu. Banyakkan bersedekah. Dan perkara yang kedua yang kita perlu banyakkan, amalan sunat yang kita perlu banyakkan adalah membaca Al-Quran, tilawatul Quran. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Syahrul Ramadana unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan ke dalamnya Al-Quran. Special bulan. Dan Nabi SAW apabila datang Ramadan, seperti mana hadis, Inna Jibril alaihi salam kana yalqahu fi kulli sanah fi Ramadan hatta yansalikha. Faya'ridu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Sesungguhnya Jibril alaihissalam kana yalqahu akan mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap tahun fi Ramadan, dalam bulan Ramadan. Hatta yansalikha, sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Jibril jumpa Nabi setiap bulan Ramadan. Sebab apa? Faya'ridu alaihi Rasulullah Al-Quran, untuk memperdengarkan bacaan Al-Quran daripada Rasulullah, pemahaman Rasulullah tentang bacaan Al-Quran. Subhanallah. Dan Imam Malik bin Anas apabila datang bulan Ramadan, Imam Malik tu orang imam yang besar, bukan besar badannya, maksud imam yang hebat. Bila sekali ceramah ramai orang datang di Madinah ketika Imam mazhab Imam Malik apabila datang bulan Ramadan, apa dipolahnya? Dia akan hentikan kuliahnya di Masjid Nabawi dan dia akan fokus dengan bacaan Al-Quran. Subhanallah. Jadi banyakkan baca Al-Quran. Kita nangga salafus soleh, orang zaman dahulu macam ni yang memanfaatkan bulan Ramadan untuk dengan Al-Quran. Kita ambil contoh Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari. Apabila datang bulan Ramadan, setiap waktu siang yang akan dapat khatamkan sekali Al-Quran. Subhanallah. Sekali Al-Quran yang khatamkan pada waktu siang. Apabila malam, yang akan khatamkan 3 malam untuk sekali khatam. Maksudnya bila dah 30 hari, setiap hari 30 kali, setiap siang 30 kali khatam. Dan malam 3 kali malam 10, 3 kali malam satu khatam, artinya 10 kali khatam, 40 kali khatam. Imam Bukhari berjaya polah masa bulan Ramadan. Belum lawan dengan Imam Syafi'i tadi. Imam Syafi'i anak muridnya Madah. Bila datangnya bulan Ramadan, Imam Syafi'i khatam Al-Quran sebanyak 60 kali. Ya Allah, 60 kali khatam Al-Quran. Kita berapa umur kita tu? Berapa kali dah kita khatam Al-Quran tu? Imam Syafi'i sekali Ramadan 60 kali. Tapi Imam Syafi'i tu muridnya Madah, setiap selain daripada Ramadan, setiap bulan Imam Syafi'i akan khatam 30 kali setiap bulan. Jadi no wonder lah Imam Syafi'i apabila bulan Ramadan 60 kali khatam. Maka hendaklah kita cuba banyakkan baca Al-Quran. Dan sebaik-baik bacaan Al-Quran adalah menggunakan mushaf, mendapat ambil Quran punnya. Elakkan pakai handphone. Sebab handphone tu macam-macam ada dalamnya. Salah, tapi paling bagusnya kita pakai mushaf Al-Quran, ambil wudu, baca Al-Quran. Dan paling bagus lagi kita cuba faham Al-Quran. Jadi untuk tahun tu, Ramadan tahun tu, sama-sama kita perbetulkan bacaan Al-Quran kita.
Mungkin masa PKP tu susah kita nak tadarus. Masa tadarus kita boleh belajar. Mungkin ada orang muka online, jadi kita belajar di sini. Jangan malu untuk belajar. Dan dalam keluarga pun jangan lupa ataupun jangan kita ambil kesempatan untuk pola halaqah, kumpulan dengan ahli keluarga kita, dengar bacaan isteri kita macam, anak kita macam. Mungkin kita pandai macam, ada hal. Kita dengar ajak pun ada masalah. Dan paling bagusnya kita belajar Al-Quran. Sebab Nabi marah orang yang baca Al-Quran ya tak. Maksud ya tak tu nya tersekat-sekatnya pun bacaan. Nabi marah. Nabi pada apa? Untuk orang tu tadi falahu ajran. Untuknya 2 ganjaran. Satu ganjarannya macam. Yang kedua ganjarannya apa? Ganjaran sebab susah payahnya membaca Al-Quran. Jadi tuan-tuan, puan yang dirahmati Allah SWT, cuba kita target bulan puasa tu apa yang kita nak banyakkan. Dan yang ketiga tuan-tuan, puan yang dirahmati Allah SWT, yang kita perlu banyakkan adalah menghidupkan malam, qiyamul lail. Kita dah susah payah nak bersahur. Nak apalah kiranya mendapat kita polalah amalan menghidupkan malam. Tok guru kami ada kongsi 4 perkara. Jangan tinggalkan 4 perkara tu. 4 perkara tu semuanya dimulakan dengan huruf T. T yang pertama adalah tahajud dan taubat. Tahajud tu yang meningkatkan darjat orang beriman. Taubat tu mendekat diri kita pada Allah SWT. Dan doa orang yang tahajud tu umpama anak panah kena pada sasarannya. Bullseye, anak panah pun kena. Jadi doa sama saya, doa apa? Doa minta Allah lenyapkan COVID tu segera. Atau macam-macam doa, minta aja. T yang pertama. T yang kedua, jangan kita tinggalkan tilawatul Quran. Baca Al-Quran walaupun sedikit. Sebenarnya kita baca Al-Quran pada waktu pagi sebelum subuh tu ada keistimewaan yang special. Salah satunya Allah akan beri nur, cahaya pada wajah kita tu di dunia lagi. Banyak baca Al-Quran, banyaklah bercahaya sebelum subuh tu. Dan yang ketiga, tawajjuh zikir. Maksudnya zikir dengan betul-betul. Bila sebut nama Allah Subhanallah, rasa Allah suci, maha suci Allah, kita tu penuh dengan benda yang bagus. Kita banyak dosa. Bila sebut alhamdulillah, syukur Allah beri kita macam-macam nikmat. Allahu Akbar, kita membesarkan Allah, kita kecil. Dan istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala, serta selawat kepada Nabi SAW. Istighfar jangan lupa. Dan jangan kita bila mula amal tu buat dalam kelalaian. Kita dah bagus dah baca Quran, kita dah bagus dah berzikir, tapi dalam masa sama kita balas WhatsApp. Jadi itu ulama madah kita mula amalan dengan kelalaian. Siapa yang mula amalan macam tu, ulama madah akan datang kemalasan dengannya, akan malas nak mula ibadah. Dah cukup lah. Dan yang terakhir adalah tangisan. Tu jarang kita pula. Tangisan malam-malam, ya Allah aku banyak dosa, ya Allah sekian. Kita cerita mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada masalah, adu pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh tangisan. Sebab Nabi SAW setiap subuh, setiap sebelum subuh, setiap pagi Nabi SAW akan menangis sehingga dadanya mengalirkan air. Air mata kena di dadanya. Kita air mata ke air liur ke dadah kita? Kita tanya kita pun. Jadi 3 amalan tu jangan kita tinggalkan. Masa bulan puasa banyakkan amalan-amalan sunat tu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Ramadan kita Ramadan yang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta jauh 3 golongan yang dikatakan oleh Rasulullah yang mendapat laknat, maksudnya benda yang bagus. Yang pertama, antaranya adalah orang yang berpuasa tetapi puasa bukan penyebab keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal-i'adzubillah. Rasanya tu ajak perkongsian, mohon maaf mun ada tersalah, mun ada terkurang. Mudah-mudahan apa yang baik kita dapat ambil manfaat, apa yang kurang kita jauhkan, dan sama-samalah kita menyemarakkan hidup kita dengan ilmu, kerana al-ilmu yu'ta wa la ya'ti.
ilmu itu dicari, bukan datang sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.